Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hadzal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazri kerana sudi jemput saya lagi. Puan Martina dan semua sekali yang hadir. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan Allah pada hari yang Jumaat yang mulia ini. Pada hari Jumaat mulia ini antara penghulu kepada segala hari, kita diminta banyak berselawat, banyak beristighfar dan banyak bersedekah. Nabi pun sendiri beritahu kelebihan berselawat pada hari Jumaat ni banyak. Kalau boleh kita jangan lupa sedekah pada hari Jumaat, dan juga kalau boleh kita janganlah lupa untuk menziarahi ibu dan ayah pada hari Jumaat, ataupun hubungi telefon sebab dia ada keberkatan dari tersebut. Dan pada hari ini saya ditugaskan tajuk yang berat tentang jin. Jin ni apa? Huruf jin tu. Jin, sihir, dan bagaimana untuk kita nak mengatasinya. Jaranglah ustaz-ustaz boleh bercerita tentang ni, dan saya suka memudahkan tajuk ni daripada tajuk yang biasalah. Saya mudahkan. Okey. Tajuk yang diberi pada saya ilmu hitam, sihir, pukau, santau. Tapi saya mulakan dengan jin, takut orang tak faham. Apa dia ilmu hitam? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Okey. Saya tulis lagi. Syok tulis ni. Tidak dijadikan manusia jin dan manusia melainkan ibadah kepadaku, sujud kepadaku. Okay, kita ulang. Kenapa Allah jadikan jin dulu? Dalam firman ni kenapa ada jin? Sebab jin dijadikan terlebih dahulu daripada manusia. Akhir riwayat katakan 40,000 tahun jin mendiami dunia. Okay, diami dunia ni 40,000 tahun. Ada yang kata 4,000 tahun. Terpulang nak ambil pendapat mana. Okay, jin, macam mana asal-usul jin? Orang kata malaikat daripada cahaya. Ada nur. Tapi ingat ini api. Api Azazil. Cahaya malaikat. Jadi bila dia derhaka jadi iblis, syaitan. Boleh? Tapi pemimpin kepada malaikat terlebih dahulu bukan Jibril, tetapi yang dijadikan daripada api. Siapa dia? Azazil. Daripada api kita buka api, keluar cahaya. Jin asal-usul mana? Jin tak sama dengan iblis, syaitan atau macam. Jin datang daripada pucuk api. Ni jin. Ni datang jin, pucuk api. Kita buka api gas, ketak, keluar yang warna biru tu. Yang warna biru tu dia ada pucuk. Pucuk tu nampak tak nampak. Kalau kita lalu, panas. So pucuk api. Dia sebab dia terlalu halus. Orang Melayu panggil makhluk halus. Okey? Terlalu halus, tak nampak dia mata, maka itulah orang panggil makhluk halus. Itulah yang dia panggil jin. Faham? Kadang-kadang orang bertukul rumus nak terangkan jin, syaitan. Apa beza jin dan syaitan? Tukul rumus tak, sebenarnya senang. Okey. Jin 40,000 tahun mendiami dunia terlebih dahulu. Kita datang duduk sini selepas Adam diturunkan. Padahal jin dah duduk situ. Tapi jin lakukan kemusnahan. Bumi ni dah makmur dulu, tapi jin lakukan kemusnahan. Maka dijadikan Adam untuk memimpin dunia. Okey, baik. Jin. Apa ciri-ciri jin? Jin apa ciri dia? Yang pertama sekali, jin dia
mukallaf. Mukallaf ni apa? Dia macam kita Islam. Dia ada kafir, dia ada munafik, dia ada fasik. Okey. Mukallaf ni kalau dia buat dosa, kalau dia buat jahat, dia berdosa dan dia akan masuk neraka. Mukallaf ni dia bertanggungjawab untuk semua tugas dia. Kalau dia jadi orang baik, dia masuk syurga dapat pahala. Itu masuk mukallaf. Dan dia wajib solat. Jin wajib solat, jin wajib puasa, jin wajib menunaikan haji. Samalah sebab mereka ni adalah umat Nabi Muhammad selepas kita. Okey. Tu. Nombor 2, selepas ni lepas mukallaf dia ada saya panggil kafir, munafik, baik, munafik, Islam. Kenapa kadang-kadang kita baca Al-Quran jin lari? Itu jin kafir. Jin kafir senang dia baca ayat kursi lari lah. Okey. Lepas tu kadang-kadang kita baca Al-Quran tak lari. Dia ni 50-50. Kejap dia masuk Islam, kejap dia bukan Islam. Jin munafik. Ada ustaz? Ada. Okey. Jin Islam. Mana tempat duduk jin kafir? Jin kafir bersama syaitan tempat duduk di tempat yang kotor. Tempat yang kotor, satu tandas. Kalau tandas bersih, jin duduk tak? Susah jin nak duduk. Tahuilah kan? Kalau tandas tu bersih, insya-Allah. Ustaz, tempat tandas dan tempat najis. Najis tak ada macam mana? Kalau najis tak ada. Maka tandas yang bersih ni juga keutamaan bagi Islam. Di masjid pun banyak tandas kotor. Maka tandas itu tempat jin bertenang. Kafir munafik suka tak? Islam dia tak suka. Islam, okey, saya terang Islam dulu. Tempat mana yang dia suka? Okey, kaki gunung. Okey, kaki bukit. Jin Islam. Tempat yang banyak hijau. Lembah yang tenang. Tempat permukaan air yang tenang. Pergi mancing kan? Nanti tengok tenang, dia macam ruyam tu. Hati-hati. Itu jin. Kalau jin kafir dan munafik, tempat air terjun. Jadi air terjun. Dia minat tu. Dalam hutan belantara. Okey. Rumah-rumah kosong. Bilik yang ditinggal lebih daripada 3 hari. Bilik tinggal lebih 3 hari, dia datang. Pejabat tinggal lebih 3 hari, cuti kopi Pak Cai, dia main dulu. Dia main dulu. Tak ada cuti ya? Tak ada cuti. Tak ada. Itu pasal bila tempat-tempat yang didiamkan, tempat yang kotor lah. Kerana tempat kotor ni banyak benda yang kita boleh kalau tempat pembuangan sampah. Cerita pasal apa? Saya cerita pasal ajaran sesat Ayah Pin. Tak nak kan? Okey, Ayah Pin satu hari dia kata jom kita berzikir. Dia pun zikir malam ni. Ayah Pin nak tunjuk mana syurga, mana neraka. Siapa dalam syurga, siapa dalam neraka. Dia tunjuk. Okey, apa dia buat? Dia kata kita zikir ramai-ramai. Maka malam tu semua zikir La ilaha illallah. Dia orang besok tahu ni. Dia bentuk belakang La ilaha illallah Allah La ilaha. Dan dia buat zikir tu sampai beribu-ribu kali lah. Sampai datang Syekh dalam zikir La ilaha illallah. Sekarang Ayah Pin kata semua sekali ikat mata. Dia ikat mata dengan kain hitam. Masa tu lebih kurang pukul 3, pukul 4 pagi. Hari ni kamu semua bertuah akan ikut ajaran Ayah Pin. Ayah Pin akan tunjuk mana syurga, mana neraka, siapa lain syurga, siapa lain. Mereka dipimpin dengan selai kain yang panjang. Dia pegang pimpinan tersebut, bawa. Okey, sekarang buka mata semua. Kita dah sampai syurga. Tengoklah syurga, cantik. Memang apa yang diceritakan dalam Quran macam tu lah, gambaran syurga. Dia ada satu orang cerita kat saya, dia jumpa buah tembikar itu besar sebesar-besarnya. Dia bawa kata, ya Allah, besarnya, sedap tembikar ini. Terbelah tembikar itu dan dia rasa kenyang. Benda tembikar itu masuk ke dalam dia punya rasa. Air terjun, istana-istana yang indah, air yang mengalir. Nampak semua ada. Bidadari-bidadari berterbangan. Kalau kita hari ni tengok gambar syurga tu, tempat saya tengok cerita Lord of the Rings. Air mengalir, istana-istana indah.
Tapi takkan sama ciptaan Allah ni lebih hebat daripada ciptaan manusia. Dan ketika tu okey, semua pejam mata, tutup balik, mari kita zikir la ilaha illallah, pergi ke tempat ni neraka. Dalam neraka ni dia buka tengok panas, bahang dia sampai bulu roma dia hangit. Ni pengikut cerita, hangit. Lepas tu dia kata okey, kita tengok neraka ni, tengok macam mana neraka ni, tengok mak nampak neraka, ayah neraka, dia pun menangis sebab ya Allah. Okey, siapa yang berjanji dengan ayah pin untuk luaskan dakwah ayah pin ni? Oh, ramailah janji. Kita selamatkan ibu, kita selamatkan anak, kita selamatkan isteri kita, selamatkan ni. Maka tutup mata balik, dibawa balik ke rumah markas. Besuklah sampai kat situ, semua balik. Salah seorang daripada yang ramai-ramai ikut tu adalah kawan saya. Dia sebelum pergi bertapa dengan Yakin, dia nak try Yakin ni, dia kaut dalam akrim dia. Akrim dia guli tu. Ketika dia pejam mata jalan, dia keluarkan dari kocek, dia campak guli. Pergi sini, pergi. Okey, kat syurga, kalau ada syurga, dia campak 3 guli. Jalan lagi pejam mata, jalan lagi campak guli. Habis tu sampai 5 pagi. Lepas tu dia follow guli tu, kat mana syurga, kat mana neraka. Jadi dia pergi balik follow tu. Syurga yang ditunjukkan oleh ayat pin itu adalah tempat pembuangan sampah. Jadi tu jin boleh hias tempat pembuangan sampah tu macam syurga. Lepas tu pergi neraka, tempat payah bakau. So hati-hati dengan dua tempat. Okey, hati-hati dengan tempat pembuangan sampah dan hati-hati juga dengan tempat payah bakau. Kalau pergi mancing, careful lah. Okay. Itu tempat jin. Okey. Itu jin. Okey. Jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Tidak aku jadikan jin dan manusia ibadah. Ibadah ni apa? Sujud. Sujud tu apa? Apa? Menyembah. Kalau orang tu menyembah Allah, lepas tu dia buat jahat, macam mana? Tidak aku jadikan jin dan manusia ibadah ni, terjemahan dia untuk paling general, paling mudah, paling faham, iaitu gembirakan Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk gembirakan Allah. Ni faham Semayang Allah gembira tak? Zakat Allah gembira tak? Kerja Allah gembira tak? Ini semua ibadah. Ibadah itu sesuatu yang kita buat untuk gembirakan Allah. Kadang-kadang orang cakap, Ustaz, saya layan suami saya, Ustaz, tonggak, gosok baju, tapi tiba-tiba dia ada buat. Dia tak sedar itu ibadah. Dia buat tu kerana suami, maka dia tak dapat apa-apa. Tapi kalau dia buat tu kerana Allah, untuk gembirakan Allah, aku layan suami. Untuk gembirakan anak, untuk gembirakan Allah, aku didik anak aku dengan berjaya. Untuk gembirakan Allah, aku cari rezeki kat sini. Untuk gembirakan Allah, aku bersedekah pada ibu dan ayah aku. Untuk gembirakan Allah. Allah first, makhluk second. Ya, faham Allah first, makhluk second. Untuk gembirakan Allah. Okey dah. Dah. Manusia almost. Dah jadi manusia dia terbagi pada dua lah. Yang pertama sekali K, yang nombor dua H. K khalifah, pemimpin. H hamba. Itu tugas manusia. Hamba ikut apa Allah suruh, jauh daripada apa larangan Allah. K khalifah, kita pimpin diri kita, kita pimpin nafsu kita, kita pimpin keluarga kita daripada pada kebaikan. Dah. Okey. Jin, dia berbentuk. Kita ambil batu, kita baling dekat mana? Tasik Ulu Yam kan. Kita bercinta, awet kita pun tengok kita tunjuklah skill baling batu. Pam berlantun 5 kali lantun. Abel terror. Ini Abel dulu main masih kecil lagi dah terror lah. Jadi itulah cerita. Jadinya jin berbentuk. Dia tak boleh tembus dinding. Dia tak boleh tembus dinding. Dia kena ada lubang, baru dia boleh masuk. Okey, saya cerita. Kalau kita ambil batu petang-petang kita balik, jin berbentuk, cuma tak nampak dek mata. Faham Dia berbentuk tak nampak dek mata sebab dia halus. Kena kepala dia, sakit dia. Kita main bola petang-petang, main futsal,
Dia kencing merata tu macam bomba, kena kepala dia. Dia aim tu, dah jentik, bengkak. Memang macam-macam. Ada orang pergi selalu merentas desa. Kebanyakan kes kerasukan mulanya punca merentas desa. Guru-guru sekolah merentas desa ni tak, konon-konon nak bawa tepi laut, tepi pantai. Dan di situ memang banyak tempat dia. Jin pula dia suka tengok orang ramai. Ramai. Kalau dekat Wembley tu dia tengok ramai yang peminat bola, dia suka tengok ramai. Dan daripada ramai-ramai tu dia pilih salah seorang untuk dia ikut balik ke rumah. Macam kita tengok bola malam-malam kedai mamak, memang confirm ada salah seekor jin duduk yang kita. Okeylah. Berbentuk saya tak bersihat sebab puncanya dua malam operasi. Malam semalam operasi dekat Suria KLCC sampai Bukit Bintang. 28 pasangan ditangkap basah. Saya tukang kaunseling lah, basuh sampai bergaduh lepas. You betul nak kahwin dengan dia? I tak nak kahwin dengan dia, perempuan. I saja nak test dia. I dah serahkan duit I dah bagi ni you. Bergaduh dulu. Tak, I saja nak test you. Dah bergaduh tu lelaki. Malam tadi kita distrik Gombak, kita buat ni dapat lebih kurang dalam 11 pasangan. Semua 11, 8 orang telah ada suami ada isteri. 8 orang berzina. Yang paling tua 62 tahun, laki 50 tahun. Jaga suami kita, jaga isteri kita. Jangan jaga pasu bunga. Sibuk pasu bunga. Suami dah minum tongkat Ali, dia bang Ali ni bang, mati bang. Belum malam tadi dia dapat suami tengah kursus kat pelapon. Isteri buat kerja dengan suami yang lain dekat hotel. Itulah kelemahan hotel bajet yang ada murah semua, yang menyebabkan dia orang berzina semua. Jadi penat saya habis supaya tadi pukul 4:30 pagi balik siap-siap lepas solat subuh baru boleh tidur pun dia tak boleh cover. Dia berbentuk, dia tak boleh tembus dinding. Ada lubang. Antara hadis Nabi beritahu, bila waktu senja, tutuplah pintu dan tingkap rumah kamu. Pintu. Kenapa dikuatiri jin masuk melalui tingkap dan pintu rumah kita? Kalau kita tengok cerita anak yang diturun daripada atap tu, memang boleh. Sebab atap orang-orang ni dia ada nipah, dia boleh masuk. Kalau macam ni dia masuk je dia masuk ikut lubang. Kunci tu siapa kan? Atau bawah masuk macam asap tu. Kalau macam berbentuk halus ni, siapa pernah tengok cerita Predator? Yang Arnold Schwarzenegger dengan tu, dia hilang. Bila dah kena tu, macam itulah rupanya berbentuk halus. Okey, berbentuk. Okey, tidak ada tuan dan bertuan. Okey, jin ada tuan dan jin ada yang bebas. Jin bertuan ni, tuan dia, bela dia dan beri makan dia. Apa makanan jin? Okay. Dibenarkan dalam hadis, Nabi cakap dibenarkan jin makan asap. Okey, satu yang dibenarkan. Nombor 2, jin dibenarkan makan najis, binatang ternakan. Okey. Nombor 3, jin dibenarkan makan tulang, sisa makanan manusia. Okey. Yang dibenarkan dalam hadis. Tapi jin dia ikut tak peraturan dia tak ikut. Jin, kebanyakan jin kafir, jin pertama dia makan darah. Tu pet dengan buah moderator. Dia memang, lepas tu kalau orang derma darah,
Pergi hospital darah, bank darah tu macam-macam cerita. Okey, orang aksiden darah memang ada. Okey, nombor 2. Asap boleh. Asap boleh makan jangan tulang atau sisa makanan manusia, dibenarkan. Tetapi darah ni dia tak benar dia makan. Itu pasal orang perempuan kadang-kadang peha digigit. Kalau 3 ada titik 3 kan? Ni saka. Kalau titik 2, lebam 2 tu, ni gangguan. Orang lelaki tak pernah kena. Sebab semua jin tak ada yang gay. Jin tak ada yang gay. Dan sembang jin tak ada yang gay. Jin dia berkenal kat perempuan. Tengok perempuan, dia gigit. Kat mana dia gigit? Peha. Peha dan betis. Okey, sabarlah. Okey, syarat dia tak nak gigit, mandi yang telanjang, sentiasa menjaga aurat. Okay. Darah. Apa lagi jin makan? Makanan manusia. Makanan manusia. Manusia punya makanan pun dia makan. Kisah diceritakan oleh Nabi, orang dimakan jin muntah, syaitan bermuntah. Dan dia makan muntah syaitan. Jin kalau kita hidangkan makanan lewat malam, kita lupa tutup. Ceritakanlah hadis, lupa tutup, jin makan dulu, maka hilang zatnya. Hilang zat dia. Kita makan malah dapat penyakit kadang-kadang. Kira lagi. Nombor 3, jin makan janin. Nombor 4, so, janin pun dimakan cerita ni untuk saya cerita lah. Mana-mana hospital ada cerita. Ustaz, clinical dia ada. Dah 8 bulan scan nampak kaki tangan, clinical dia pop hilang. 40,000 ada. Yang paling banyak pus bukan ada jin kat situ, tapi memang ada orang. Itulah Nabi sarankan kita sebelum berjima dengan isteri kita baca doa. Paling tidak sebut kalimah Allah. Dah tak tahan sangat, Allahu Akbar dah. Ini dah baca doa lah, lupa dah Ustaz. Bila saya dalam keadaan tekanan ni, saya lupa. Allahu Akbar. Okey, janin. Dan setelah janin dia makan apa ni? Darah janin apa ni? Nanti saya tambah. Okey, saya berhenti sini, ada soalan. Dari sini kita akan kupas pergi sihir dan pergi klinik. Ada soalan? Hakikat memang tak ada masalah. Okey, haiwan. Dia makan haiwan. Haiwan. Dia pemakan haiwan. Darah dia sedut, haiwan dia makan. Haiwan kegemaran dia orang dimakan tu, haiwan jin makan. Yang ini bukan nak dalam kitab. Darah semua tak dalam kitab. Ini sesi perbualan saya dengan bangsa jin. Jin, ikhlaslah, jujurlah. Apa lagi kau buat sebelum kau masuk Islam, jin? Dia ada makan. Okey. Dah. Ustaz, I don't believe about jin. I don't believe. Dalam Quran ada surah. Dah. Kalau Quran cakap memang ada jin, dah jangan banyak cakap dah. Siapa tak percaya, dah ada masalah besar. Dekat mana yang ada masjid jin? Okey, lagi. Kat mana ada universiti jin? Saya bagi homework lah. To be continue next week. Okey lah, haiwan. Okey, dan macam-macam lah. Lagi satu. Okey, jin Tuhan membentuk. Okey, ini dah selesai. Saya padam. Jin bertuan. Jin bertuan. Satu, saka. Saka. Nombor 2, hamba.
pawang. Nombor 3, pendamping. Nombor 4, peseru. Nombor 5, jin yang kita panggil buat ni, jin. Dah tulis. Jin pertama, jin saka pusaka. Apa dia saka? Horis jadi hantu. Okey. Hamba pawang. Untuk jadi pawang kat Malaysia, kita dah tanya jin. Seorang pawang mesti ada paling minimum 40 ekor jin. Yang dipanggil orang Melayu panggil kadam. Dia tak panggil jin, dia panggil kadam. Kadam kul wallah. Tahu dia baca kul wallah macam mana? Yang dia panggil kadam kul wallah. Dia membaca dalam keadaan kul wallah itu terbalik. Dia tak sebut ahad, dia tak sebut kul huwallahu ahad. Kul wallah ahad. Ahad macam dia ahad dia sebut. Itu dia. Dan dia membacanya dalam keadaan terbalik. Ada yang baca dalam tandas, ada yang baca ketika tubuhnya diselimuti, disapu dengan najis kerbau ataupun najis lembu, dalam keadaan macam tu dia baca. Ada yang baca atas kubur macam-macam. Okay. Itu hamba pawang. Pendamping ni dia baca satu mentera, iaitu nenek moyang bagi ataupun buku bagi ataupun bomo-bomo bagi, dia membaca mentera. Kan? Mentera. Tuku takkan balik lagi. Baca macam tu. Macam dia baca. Apa lagi? Aku lenggangku lenggang sekampung, sekali ku melenggang kenanga sekampung. Mayat pakai. Itu dia. Okey, itu pendamping. Pendamping ni berdasarkan mentera. Peseru ni macam orang silat. Macam orang panggil ni silat budi suci. Tapak budi suci. Budi. Dia akan buat macam ni. Macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekejap ni benda tu masuk. Siapa? Panglima hitam. Siapa? Pang Jebat. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani. Siapa? Itu dia seru. Dia seru, kolong-kolong seru semangat. Seru semangat. Semangat tak dia. Dia kata seru roh. Roh siapa? Roh hang tuah. Muka macam buah. Muka pun tak berharap, badan api masuk. Dan saya pernah saksikan sendiri di Budi Suci ni perguruan, tapak Budi Suci ni perguruan. Memang dia buat di atas tempat ni zinc keliling, atas tu batu, kaca, paku semua. Macam orang buang construction di tempat. Dan bila dia orang dah amalkan ni, benda tu masuk, tak ada luka. Sekali ada seorang tu dia pukul jarak jauh, macam ni. Dia tepuk jarak jauh, melambung. Tercampak macam cerita. Dia tu tercampak dia. Yang ni pun pangkit tepuk. Itu seru yang diseru. Dia ada mentera dia. Jin seru. Dan saya ikut ganggang ni, walaupun bulan tu bukan bulan mengambang, tapi dia mengambang. Benda ni telah diharamkan oleh Jakim. Silat-silat yang diharam dan ditegur di blacklist, di senarai hitam oleh Jakim banyak. Kalau nak check kena pergi Jakim di senarai. Kuda Hepang tak? Kuda Hepang pun tak boleh. Kuda Hepang Jakim dia cakap awal tak boleh. Ada mahal. Kalau kuda tu Kuda Hepang boleh. Oh, betul pandai sini. Okey, penyeru. Okey, lepas penyeru, kasih. Kasih ni adalah kita dulu pun belajar macam mana. Kita panggil jin-jin kasih. Jin-jin kasih tu dia memang, tengok dia memang jiwang gila. Dia memang jin jiwang. Dia memang pergi
Yang paling besar sekali banyak jin jiwang ni Pulau Pinang, iaitu di Universiti USM. Ni banyak. Dah ramai orang tegur, pensyarah-pensyarah beritahu, kalau kamu tidur blok ni, tiba-tiba malam kamu dengar suara. Blok tu blok perempuan, kamu dengar suara. Suara tu, sayang, khabar sayang, jangan jawab. Suara tu suara lelaki, jangan jawab. Ada seorang student ni dia pergi jawab, sayang sihat. Dia saja agaknya kesepian. Kan selalu yang kesepian ni semua jadi. Ni sayang, sayang, saya jangan pandang belakang tau. Sayang sebut, sayang nak, sayang suka artis yang mana? Hairil Aziz, Hizri Roshan, Shahruhan, Salman Shahruhan hitam, Salman Khan tahu sangat geli. Hizri Roshan, okey sikit lah. Dia tak ada gitu. Jadi memang jadi. Bila dia okey, sekarang saya pandang belakang nampak Hizri Roshan. Dan mereka bercinta. Okey. Tapi sebenarnya jin ni dia ada tuan. Satu hari nanti selepas dia habis belajar Zaz, jumpa tuan Hizri Roshan ni, walaupun muka dia muka lambuk, confirm kering. Dia tak boleh tolak sebab dia telah disemai cinta. Cinta saja tak make love. Faham eh? Sebab itu tak ada sebenarnya. Itu tuan dia punya. Tuan dia. Okey. Dan kita cakap, siapa pernah tengok cerita minyak lagu? Iklan dia potong lagu mayat dia ambil, dia bukan potong, dia ambil panas tak boleh lagu ni minyak lagu. So bukan roh urusan Allah. Roh dia akan tenang. Yang tak tenang korin dia. Saya tak pernah mengajar selaju ni, tapi sebab kat sini semua pandai, saya speak terus. Yang mengamuk, yang ikut cakap dia adalah korin. Okey, orang mati pocong memang ada. Orang tak pernah tengok memang cakap tak ada. Singapura memang belagak dia punya MP ni, polis tentera ni memang belagak, tiba-tiba pocong keluar kat sini. Siap gelak lagi, saya menggelak menggeletak. Dah. Pocong ni siapa? Adakah orang itu mengamalkan al-musalah maka bumi tidak terima dia? Tak. Okey, dia mengamalkan al-musalah maka bumi tak terima dia. Okey. Yang bumi tak terima roh urusan Allah. Kita tak tahu apa. Yang mengamuk tu korin tu ketika dibalut, korin tu tak dikeluarkan lagi. Silap-silap bantu dia, katakan badan bergerak lagi, orang dah mandi mayat, orang dah tak reti nak buat apa, ikat cap sampah. Masuk nanti orang tanam baca, dia tak selesai. Korin tu keluar dengan keadaan dia berikan. Itu yang ataupun dia rolling, dia boleh. Maksudnya masa lepas meninggal tu, korin tidak berpisah lagi. kalau tak berpisah, maknanya dia bergerak ke apa? Dia gerak. Mayat tu bergerak? Mayat tu bila dah ditanam, dia ada tekniknya untuk pisahkan korin ataupun hamba kepada pawang, kepada ni, dia ada teknik pisah. Dalam 2 tahun lepas saya di Hospital Selayar, kisahnya ada seorang bomo VIP. Hidup dia kaya, tapi bila hujung hidup dia susah, miskin sebab dia terkena penyakit buah pinggang. Dia ni bomo VIP. Saya masuk bilik dia masa dia nak mati tu, seminggu lah dia tak boleh mati. Dia katakan jantung dia sangat lemah, dan sepatutnya jantung macam ni dah mati dah, tapi tak mati. Dia menggetik sampai mau ikat. Jadi kadang-kadang saya tanya isteri dia, dah panggil saya ni, saya nak tengok rumah. Okey, jom dia bawa pergi rumah. Rumah sebesar-besar rumah, tapi belakang rumah tu ada satu bilik. Dan saya buka bilik tu, ada gambar. Saya tak gambar. Memang saya akan jumpa satu ular yang besar. Ular tu duduk atas sejadah. Besar ular. Saya rasa panjang ni lah. Dia bergulung. Saya, Zubi, Anas memang tak berani. Kita panggil anak dia tu masuk alih ular tu. Sekali kita tolak, ular tu bergerak. Sekejap lagi ular tu tiba-tiba tak tahu, hilang. Tapi barang dalam bilik tu tak tahu tuan-tuan. Saya ada collection
Ada yang dia gantung dapat minyak daripada langit, jongkong emas 9999, dia ada jongkong emas tu saya jumpa banyak. Dan gambar-gambar VIP yang dia berubah. Jangan ingat VIP ni clean. Tak ada yang susah nak jumpa yang clean. Yang tak clean ramai. Okey, lepas tu ramai juga CEO bank. Dia ni yang VIP lah, CEO company besar ni yang pakai. Dan kemudiannya kita pun clearkan ni, tapi kita kena clearkan tempat tu baru yang sana meninggal dunia. Saya clear 10.45, lepas tu kita bacakan doakan sikit, renjis sikit air dalam bilik tu, baru dia meninggal kat sana. Saya habis dia meninggal. Clearkan tempat tu, bersihkan tempat tu. Dia power, dia bom besar. Benda tu duduk sini, duduk dalam badan dia, jantung dah lemah, tapi benda dia nak cari makan. Tak ada mangsa, tak ada apa. So kita bersihkan tempat yang akar pemujaan jin disebut. Itu je. Kalau Indonesia dia bakar, rumah tersebut dia bakar, dia musnahkan tempat yang puja. Ada patung kecil, ada patung ni, ada Raden Galuh Cindra Kelana, ada putri tu jauh-jauh tu lah. Wallahualam. Dia kena pisah. Kalau tak pisah, dia tidur dalam badan dan keluar sebiji. Okey, saya terpaksa cerita Korin dulu. Kau tidak tak faham. Whiteboard ni cantik, besar. Dia saka dengan saka pusaka. Saka verse saka pusaka. Saka sebenarnya orang cakap saka-saka, semua ada saka, iaitu Korin. Okey, saya jelaskan Korin ni apa benda, saka ni apa benda. Ni bila manusia lahir manusia. Bila dia lahir bersama hanya Korin Rasulullah saja yang telah diislamkan. Siapa tahu baca surah Qul a'udzu birabbin nas? Cuba baca. Saya nak tengok ayat berapa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, maknanya boleh bercakap. Mana? Okay, semua tahu, semua jawab nanti. Saya yakin. Tak ada pandai. Okey, Korin. Bila manusia mati, Korin hidup lagi. Korin ni pergi ziarah anak cucu. Siapa yang kita sayang? Faham kan? Saya tak pernah ajar sepantas ni, tapi tak apa, saya geram ni. Saya akan cerita terus. Korin ni hidup dia panjang. Korin bagi orang alim, pagi dia tengok anak, cucu, cicit. Okay. Korin bagi orang alim. Korin orang alim. Korin orang yang tak jahat. Senang. Okey, apa beza? Korin orang alim kurus. Korin orang ni gemuk. Ni sakit, pendek umur, mati cepat. Kita mati dekat 2-3 tahun lepas tu dia mati. Faham? Korin gemuk ni dia sehat, kuat dan panjang umur. Tu dia boleh tengok anak, cucu dan cicit. Okay. Kadang-kadang dia rasa datang kena masak dia boleh lalu. Tengah kat bilik air, kita nak buka je bilik air, rasa ada benda bawa keluar. Tak ada apa. Tak ada apa. Dia nak buat besar kan.
Okey. Apa tugas korin dalam tubuh manusia? Tugas dia membisik-bisik. Itu saya suruh baca surah Qul a'udzu birabbil nas tadi. Tugas dia membisik. Membisik-bisik. Okey. Tugas membisik-bisik kita panggil negative thinking. Negative thinking. Negative thinking. Okey? Dia ajar kita untuk negative thinking. Contoh, jin kat luar kita dah halau. Ayatul Kursi dah azan dalam badan. Yang membisik-bisik. Tak payahlah. Kalau dia MC hari ni, hari Jumaat, MC best, nak tak kejut ni. Aku dah penat tahajud dalam tadi. Bini pun kejut aku, ya Allah. Ya Tuhan. Masa mandi, ya Allah. Aku rasa semua tu. Kerja, cuci, koin. Bila kita mengaji, dia kacau. Bantu lagi. Besar. Habis ngaji tutup tengok TV. Sampai pukul 2 tak habis. Lu patut cergas. Tukar, koin. Apa lagi? Cemburu, koin. Outstation. Suami aku outstation. Tak boleh percaya. Ustaz Nabi semalam cakap kat basah. Apa belakang sangat. Tengok pun dulu masa muda tak pernah pakai bedak. Sekarang semua bawa pakai bedak. Dulu masa muda tak pernah pakai perfume. Sekarang dia pakai CK Shop. Kenapa dia angkat telefon lepas tu dia pergi kat dalam tandas? Kenapa dalam tandas dia bawa handphone? Kenapa nak FB dia suka like je budak tu seorang? Syak tak apa. Tapi jangan perlu negative thinking. Okey, lepas tu apa yang dia buat? Dia daripada dalam buat kita dengki, PhD, malas, dan paling ketara was. Itu dia. Itu sebelum ulama. Ini ulama kan, bukan Nabi. Ulama cakap apa? Dia tahu orang Melayu ni orang paling kuat was. Maka dia galakkan sebelum solat. Bukan Nabi suruh. Orang Melayu ni was, maka amalan dia membaca. Ingat tak dulu imam sebelum dia dapatkan sah, meneruskan sah. Sudah dia baca kan? Kita dengar kan? Sebab apa? Sebab itulah ni. Takut imam terlebih rakaat ataupun terkurang rakaat. Was-was itu tetap ada walaupun imam masjid negara. Ada imam seorang, imam masjid negara muda. Dia sembahyang isyak 5 rakaat. Makmum pun ikut, cantik. Habis sembahyang ada 2-3 grup kata. Rasa imam 5 rakaat, tapi aku ikut je. Dia rasa dia lajak, dia ikut, dia kena ikut. Okay, dah faham. Dan korin yang hidup ini, korin satu pusaka ini, korin ini ada yang dipuja, ada yang dipuja, dan jin kontrak. Saka pusaka ni jin kontrak. Okay. Kalau orang ada saka pusaka ni, dia tidak sakit. Kalau pergi jumpa bohong kan, oh ni saka. Dia tak sebut saka tu saka. Cuma saka pun sakit ni. Oh ni ada orang sihir. Kalau orang tu ada saka, dia takkan kena sihir. Faham? Nak tahu kira bohong tu bohong tak bohong. Ni ada saka, tapi dia ada orang sihir. Orang yang ada saka dia tak kena sihir. Faham? Sebab ada penjaga, mustahil penjaga. Oh Jin kontrak ni samalah dengan hamba pawang. Saka pusaka ni dia sama. Dia berjanji jaga ladang. Selalu orang sebut hantu raya. Dia orang sebut kan? Apa lagi? Polo, Palasit. Apa lagi? Toyo.
Lagi? Apa tadi tuan? Malam ke. Malam. Okey, saya tegakkan sikit. Hantu raya, orang Melayu panggil bagi hantu yang besar dan kuat. Hantu raya ni dia besar, kuat dan juga boleh merupai kita. Hantu raya ni selalulah ada cerita kat TV. Jin tu boleh bentuk muka kita, tidur dengan bini kita. Ambil itu yang tak cik tu kan? Yang lain tu kerja boleh kita boleh buat. Cuma beza hantu raya dengan manusia, dia tidak bercakap. Kalau kita nak tahu suami kita ni suami yang dia datang kan? Padahal kita sama di outstation, dia diam je. Wih, oh ni cakap lagi apa? Macam tu je. Masa tu duduklah Nabi besar, kita begini lah. Banyakkan baca. Walaupun dalam keadaan apa, jangan lupa Allah. Kita ingat Allah, kita selamat. Dah, selesai. Tuan tu lagi Polong ni susah sikit nak percaya. Tapi kalau zaman kita dulu, boleh percaya. Sebab apa? Ingat tak? Kita tengok malam-malam kat pokok boleh berak macam itu polong. Bisa nampak Macam dia kat pokok. Memang elektrik betul lah. Dia kat pokok. Okey, kalau warna merah ada tuan. Dia sesat rumah. Mana rumah aku nak pergi? Dia sesat. Dia duduk atas pokok tu landing sekejap. Mana aku nak pergi? Oh, aku nak pergi puncak Setiausaha. Dia pun pergi tu. Dia atas puncak sekejap. Polong dia tak sehebat hantu lagi. Sekarang ni yang kisah dekat ada Setiausaha, kan ada Petronas. Belakang Petronas kan banyak rumah. Dekat lagi ni flyover. Ni sekolah. Flyover. Lepas tu ada Petronas yang ke bawah flyover. Kalau ni pergi, dia ada bilik disco. Kalau dia pergi, dia punya. Sekat situ saya surrender. Dia ada kisah tuyul. Saya pergi dengan CCTV, kita tengok tak nampak. Cuma terangkat beg duit hilang. Satu. Ni Kelangit. Masjid Kelangit. Ni flyover. Ni camp askar. Ni sekolah. Sini ada Sekolah Kelangit. Ada sekolah Kelangit. Tepian MR tu. Tepian MR tu. Lepas tu dia ada turun flyover ni kat masjid. Masjid. Sini ada Petronas. Ni masjid. Ini taman ni. Taman ni ada kes orang hilang duit. Yang hilang duit tu kau miskin, apa kaya, pilot lagi. Ada lagi doktor, ada apa semua. Kat sini, stay sini. Dia hilang duit. Saya pergi berapa kali memang gagal. Ustaz lain pergi gagal. Tapi satu hari tu kita pasang CCTV tengok pattern dia, beg duit terangkat, duit hilang. Dia tak sapu sikit, dia sapu semua. Nasib baik tak tahu penggunaan kredit card. Sapu kredit card kan. Dan itu kerja hantu raya, jin yang kuat. Sebuah hantu raya ni bukanlah hantu raya, tapi jin yang paling kuat selain ifrit. Okay? Ustaz, polong tu merah tuan. Merah tuan. Kalau kuning, kuning macam api, kuning kan? Itu tak ada Tuhan. Hilang. Dia saja Dia bersiaran kat YouTube. Baju merah. Okey, pelasin. Dia orang Melayu Melayu kalau dia tangkap lalang masuk rumah malam-malam, sia-sia lalu Melayu lalang balik kampung raya, tiba-tiba lalang zoom naik lalang, memang mati lalang. Tak salah, melalang tu tak salah, tak ada kena-mengena pun. Pelesin adalah yang menunggang melalang tersebut, bukan melalang. Melalang dia campur kepala, tengok ada tali, aku bakar,
Tak mesti dalam pokok. Dalam kunyit bilang apa, jangan menginai binatang, mencabut nyawa sesuatu nyawa makhluk Allah ni berdosa. Tanpa sebab, tak ada kena-mena. Jin tidak boleh merupa belalang. Jin boleh merupa binatang berbisa, ular, kala, lipat, dan apa-apa binatang bisa. Nombor 3, jin boleh merupa Nombor 3, jin boleh merupa itulah saya ibu cakap ni. Pandai punya tak apa pandai. Jin boleh merupa 4. Yang pertama sekali, dia merupai binatang berbisa, merupai orang yang telah meninggal dunia, merupai yang kena rugi kan. Ada orang dukungan soal tu cik, boleh saya minuman tumpang air panas. Ada taksi, orang naik taksi, tahan taksi lah. Orang ni perempuan tu selalu dulu kat kelab Darul Ihsan ni kena satu jalan tinggal sini cik, saya tinggal kat sini tu merupai orang yang telah mati, merupai orang yang masih hidup. Dan last sekali, jin boleh merupai binatang-binatang. Contoh harimau. Orang nak saka harimau ni, jin merupai harimau. Binatang-binatang buas, serigala, anjing hitam, kucing hitam. Tak ada kucing, tak ada. Harimau, kucing, apa yang hitam lah, yang putih bukan. Kucing hitam kan, kalau orang putih cakap kucing hitam, itu anjing hitam. Lagi apa? Apa lagi? Yang hitam, kuda hitam, gagak hitam. Itu semua jemaah jin yang dia boleh merupai. Jin tak boleh merupai orang. Siapa orang tu? Ialah orang yang paling mulia, Rasulullah SAW. Dah, Ustaz. Lagi dah, saya nak cerita pasal ni dah faham tu. Bila orang yang jaga ni, kok jaga ni mati. Allah, lukisan ni tak cantik. Bila orang yang jaga ni mati, dia ada kontrak dengan jin 700 tahun. Kontrak 700 tahun. 700 tahun ni bermakna 7 keturunan. 7 keturunan. Jin jaga 7 keturunan. Aku akan jaga kamu ni selama 700 tahun. Berapa umur jin? Selalu jin yang rajin hidup lah, steady, umur 1400 tahun. Ni dipanggil tua. Ada seorang yang telah, nama dia Ustaz Malik. Dia dapat dia fasih bahasa Arab. Dia dapat interview jin milik tukang sihir Firaun 30,000 tahun. Ustaz Malik dah dia teror. Dia boleh interview. Dan dia ada ayat yang tekan ayat ni sampai jin tu tidak boleh menipu. Kalau dia menipu, dia mati. Ustaz Malik tu dia ada semelih, dia ada tangan botol. Okey. Tapi dia tua, umur dia 1400 tahun. Dia dah mula lemah, dia dah mula boring, dah mula gila. So yang ini dipanggil saka, pusaka, selama 7 keturunan. Okey, 7 keturunan. Okey, apa tanda orang pada saka? Satu, kalau perempuan dia ada 3 tanda. Nombor 2, sakit kepala. Yang doktor kata bukan sakit kepala. Faham tak? Dia kalau makan Panadol tak claim. Dia pergi jumpa doktor, doktor kata you tak ada apa-apa. Itu baru betul. Okay, saya ingat ni saya cerita lain kali. Saya habis pun apa? Ikut Ustaz. Saya nak habis. Sebelah tu Ustaz, orang cakap sikit cemas. Apa ikut Ustaz?
Ciri utama. Ustaz, yang apa tu? Dia dulu recording kan? Dia tengok berapa Orang banyak. dia saya tahu. Yang satu saya tahu. Syaitan lagi. Syaitan lagi. Okay, saya nak dengar. Jin saka pusaka ini, dia akan bergabung dengan Korin. Dah banyaklah tu pasal orang tu malas betul solat. Memang betul. Dia buat sedekah memang gila. Hari-hari sedekah. Hari-hari 1000 sedekah. Ini baik. Tak boleh tengok orang susah, dia akan tolong. Tapi bab solat, dia soft spoken dengan musuh isteri. Tak pernah mengumpat MC pun tak pernah. Tapi bab solat, okay. Itu sakit kepala. Bila sakit kepala, dia baran. Suami yang ada baran ni banyak. Isteri yang baran. Hari ni yang baran isteri pun. Anak yang baran diganggu oleh jin saka pusaka. Dia semayang, tapi dia baran. Orang lelaki baran masa bawa kereta normal, tak ada jin. Dia memang macam tu. Traffic jam dia, oh my God, oh my English, oh my God, semua ada. Dah ada apa dah. Saka dia bergabung dengan Korin. Korin yang dipanggil itu lagi bahaya. Korin yang diambil jadi kadam lagi bahaya. Jadi bagaimana kita nak hapuskan ni, kita to be continue. Betul juga dia boleh bergabung. Kadang-kadang bukan satu, Korin datuk diambil, Korin nenek moyang dulu dipanggil. Korin bagi orang soleh mati cepat 2-3 tahun selepas tu. Tapi Korin bagi orang jahat terlalu lama itu, kita tak tahu. Dah, apa kerja Korin? Dia ni membisik-bisik, was-was, sehingga boleh kena penyakit skizofrenia, kemurungan yang melampau, jiwa sensitif, cemburu buta, cemburu cerdik. Okey, dah. Dan Korin tu bergabung lagi kuat lah. Dia boleh menyebabkan dengan suara membisikkan. Kadang-kadang kan ada orang jenis, tak apa-apa, sebelum kahwin lebih baik, lepas kahwin dia macam tu, macam ada skizofrenia. Dan kebanyakan skizofrenia juga disebabkan gangguan jin. Macam contoh mak mentua kita kadang-kadang kita kahwin dengan anak dia, mungkin. Dan kerja jin kontrak ni, kerja dia apa? Dia buat kerja luar. Dia mencederakan. Dia buat kerja luar. Jin Korin bisik. Kulau Zubirabbinas itu kita baca banyaklah untuk kuatkan perasaan daripada was-was. Jibril pernah tahu kan asbab nuzul Kulau Zubirabbinas dan Kulau Zubirabbinas, tahu kan? Tahu tak? Dah. Jin kontrak dan turun ke bawah ni, dia mengganggu kita dan keturunan kita, kecuali kita terima. Cara terima tu, pulut kuning telur atas. Jin makan ke pulut kuning, dia makan. Telur dia makan. Hantu raya kita tengok telur 40 biji telur dia makan. Tapi kulit tak pecah, dalam je yang kosong. Memang ada. Memang ada. Dah. Pernah siapa sudah tahu? Siapa? Yang magic. Dia memang hari-hari dalam hidup. Dia tak pakai bulu kuning. Dia sudah rasa spaghetti. Kalau spaghetti ke dia terpulang pada dia punya muka. Kalau dia mesti pakai bulu kuning, secang nak rendang.